أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam ukhwah. Salam sejahtera kepada yang berbahagia. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet Gema Nur Iman untuk kuliah subuh bersama kita untuk membimbing bacaan Yasin, doa dan seterusnya. Kita akan bersama-sama belajar tentang kitab hikam, syarah daripada kitab Hikam Jawi pada kuliah pada pagi ini. Yang berusaha Puan Hajah Rosniati Mansur bersama dengan tim Gema Nur Iman yang telah pun menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi ini. Yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang telah pun tidak jemu-jemu memilih untuk berada di Google Meet Gema Nur Iman pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, segala puji syukur dirafat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Moga Allah kurniakan keberkatan rezeki, Allah tambahkan ilmu kita dan apa yang telah Allah takdirkan adalah yang terbaik untuk kita. Amin. Ya Rabbil Alamin. Bagi memohon keberkatan bagi majlis kuliah pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang penuh barakah ini Allah limpahkan rahmat keberkatan dan dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu pada pagi ini. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan menganugerahkan penawarnya kepada para jemaah pada senarai nama yang telah diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan rahmatnya. Hanya Allah yang maha menyembuhkan. Kesembuhan yang tidak meninggal ke penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan. Untuk Hajjah Kartini binti Haji Amrul Rahman, Haji Rosli bin Saleh, Muhammad Khalif Qayyim bin Hishamuddin, Nurmala binti Abdullah, Azim Syukri bin Syukur, Sufyan Najihah binti Zahari, Anwar bin Basri, Nur Hidayah binti Yahya, Syafiqah Azlin binti Ismail, Faridah binti Rahman, Fatimah binti Abdul Karim, Salih Farhan Muhammad Jufri, Nurul Jannah Aziz, Juminah Masrun, Muhammad Yaakob bin Masrum, Satinah binti Sanib, Saimah binti Sanib, Muzailah Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita binti Din, Harjati Zainuddin, Hasnah binti Umar, Faizal Ikmar Azami, Sharifah Siti Nur Said Madzin, pejuang-pejuang talisemia, Jasmine binti Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Sarina Sufiah, Salamiah binti Hamadiyah, Jani binti Jamari, Ainur Yusnita binti Muhammad Faid, Hajjah Sulimah Haji Sukaimi, Hajjah Sirang binti Tubari, Hajjah Masyidah binti Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Ramin, Indun bin Muhammad Aruf, Jamiah binti Rahmat,
Wani Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Amrul Majid, ada Maitah binti Yid, Faizal Ikmal Azami, Nur Firasyah Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa bin Muhammad Basir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Muhammad Saza Aqil Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah Zainal Abidin, Fatimah binti Ahmad, Nur Ain binti Abdullah, Muhammad Al-Syafi'i bin Muhammad Azan, Hasanuddin bin Abu Bakar dan seluruh nama-nama yang tersenarai di Google Meet Gema Nur Iman sebanyak 158 orang. Dan juga pada pagi ini kita doakan juga kepada sahabat kita Fatimah Ali yang merupakan jemaah setia bersama Gema Nur Iman yang akan hadir ke IKN, Institut Kanser Negara untuk kemoterapi. Jadi mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan beliau dan Allah berikan syifa yang sempurna. Dan kepada para sahabat yang hadir pada hari ini juga sekiranya diuji dengan pelbagai masalah kesihatan dan pelbagai masalah, kita doakan mudah-mudahan asbab kita berada di halaqah ilmu Allah permudahkan segalanya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa lagi dengan segala bangga dan sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin doa dan seterusnya syarah dari kitab Hikam Jawi. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, sesungguhnya tiada sesuatu kemudahan melainkan sesuatu yang Engkau jadikan ia mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkaulah yang menjadikan sesuatu yang sukar itu menjadi mudah ketika mana Engkau berkehendak ia menjadi mudah. Allahumma yassir umurana. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Wa khususan dan khususnya yang sedang berada di platform Google Meet Gema Nur Iman ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi yang syukur, pagi yang penuh bermakna, pagi yang barakah. Mudah-mudahan setiap orang yang hari ini jemarinya digerakkan untuk klik link yang sedia ada, Allah berkati umur dan hidupnya. Allah tenangkan hatinya, Allah berikan ilham, Allah berikan inayah, inayah bantuan, riayah pimpinan. Allah berikan hidayah, petunjuk untuk meneruskan kehidupan dengan cara seperti mana yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita pada urusan makanan, maka kita patuhi perintah Allah pada urusan makanan. Allah perintahkan kita pada urusan ibadah, maka kita taat pada urusan ibadah. Allah perintah kita pada urusan berkeluarga, maka kita berkeluarga bukan ikut cara kita, tapi kita tundukkan hati kita untuk ikut apa yang Allah perintahkan. Maka menjalani ketaatan kepada Allah, itulah kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita bukan apa yang kita nak dipenuhi, bukan. Kerana itu hanya kata-kata hawa nafsu. Bila kita dapat, kita rasa itu bahagia. Sebenarnya banyak perkara yang kita tak dapat, barulah kita bahagia. Ada perkara yang bila kita perolehi, baru kita bahagia, kita kata. Sedangkan kita tak tahu kadang-kadang perkara itu tidak kita perolehi, maka kitalah bahagia. Kadang-kadang kita rasa kalau kita capai, kita puas, itu maknanya bahagia. Tapi sebenarnya terlalu banyak perkara dalam dunia ni, kalau kita tidak capai dan tidak puas, rupanya itulah kebahagiaan. Hanya saja bukan penentunya ialah apa yang kita kehendaki itu dipenuhi.
Kesilapan kita ialah kita nak semua yang kita nak itu dipenuhi. Orang mesti memenuhi keinginan kita. Jiran mesti memenuhi kehendak kita. Allah mesti memenuhi kehendak kita. Dan kita takrifkan itulah bahagia bila kita dapat apa yang kita nak. Sebenarnya itu bukan bahagia. Bahagia adalah apabila kita boleh tunduk pada semua kehendak Allah dan dapat menjalankan perintah Allah. Itulah kebahagiaan yang sebenar. Ada orang yang sakit boleh jadi bahagia kerana tunduk dan taat. Ada orang kaya juga boleh jadi bahagia kerana tunduk dan juga taat. Taat pada urusan apa? Perintah. Tunduk pada urusan apa? Ketentuan, kehendak Allah. Dua perkara ni kita kena kendalikan diri kita. Perintah Allah kita jalani dengan taat. Maknanya apa? Sebab perintah Allah belum tentu berlaku. Allah perintah sembahyang, tak semua orang sembahyang. Allah perintah zakat, tak semua orang zakat. Tapi kalau Allah berkehendak seseorang itu solat, macam mana pun dia akan solat juga. Jadi ada dua perkara besar dalam hidup kita. Iaitu perintah Allah dengan kehendak Allah. Dua ni mesti difahami secara lumat. Barulah kita wajar untuk berfikir tentang apa maksud kebahagiaan. Sebahagian manusia itu dia tak nak fikir dua ni dulu. Dia fikir apa yang dia rasa bahagia. Rumah yang besar, pendapatan yang stabil, kehidupan yang selesa, anak-anak yang baik, dia fikir itu sahaja adalah kebahagiaan. Kalaulah anak yang soleh itu semata-mata jalan kebahagiaan, kalau gitu apa yang terjadi kepada Nabi Nuh dengan anaknya? Apa yang terjadi kepada Nabi Nuh dengan anaknya? Kalaulah memiliki isteri yang baik, dikira sebagai semata-mata jalan kebahagiaan, kalau gitu apa terjadi kepada Nabi Lut? Adakah Allah tak beri Nabi Lut kebahagiaan sedangkan dia Nabi, bahagia dunia dan akhirat? Dia ada isteri yang jahat. Kejahatan isterinya dirakamkan dalam Quran, dibaca kekal sampai kiamat. Jadi orang yang memiliki pasangan yang tidak baik belum tentu tidak bahagia. Belum tentu tidak bahagia. Cuma dia fikir kebahagiaan ialah pasangan yang mesti memenuhi semua kehendak dia, baru dia bahagia. Akhirnya dia tidak bahagia hanya kerana memiliki pasangan yang tidak baik. Dia lupa penentu kebahagiaan bukan pada pasangan, bukan pada makanan, bukan pada kehidupan. Penentu kebahagiaan jalannya ialah dua tadi kembali. Bagaimana dia berinteraksi dengan perintah Allah, iaitu disambut dengan ketaatan, dan bagaimana juga dia berinteraksi dengan kehendak Allah, iaitu dia sambut dengan keredaan. Jadi dua perkara ini dia tak mudah, tetapi kalau diperolehi, insya-Allah hidup kita sebenarnya menjadi lebih baik, sekalipun di sekeliling kita seakan-akan sama seperti mana sebelumnya. Jadi mudah-mudahan pagi ini semangat, pagi ini ceria, pagi ini gembira. Dan saya doakan semua yang istiqamah bersama Gema Nur Iman ini sering mendapat suntikan rohani yang baik, mendapat kejujuran ilmu dan ketelusan pelajaran, dan mudah-mudahan insya-Allah kita tak perasan sebenarnya hati kita sedang dirawat sedikit demi sedikit, jiwa kita sedang terubat sedikit demi sedikit. Banyak firman Allah yang menjadikan hati kita tu berbunga-bunga, tanpa perlu berketawa-ketawa, tanpa perlu berjalan ke sana kemari. Sebenarnya hati kita sedang dihiaskan dengan kegembiraan, sekalipun tanpa kita perlu berhias diri dengan pakaian-pakaian yang cantik-cantik. Begitulah kebahagiaan orang soleh yang terdahulu. Mereka tu mungkin duduk di dalam pondok, mungkin mereka duduk di dalam tempat-tempat yang usang, tapi hati mereka tu penuh dengan rasa gembira, rasa syukur, kerana mereka buat apa yang sepatutnya mereka buat. Diri kita ni kalau kita guna dengan cara yang betul, maka dia akan menjadi baik. Saya umpamakan dengan satu benda yang dinamakan, saya tengok kat tangan saya ni ada pensel, Maka pensel ni dia, Allah cipta dia. Pensel ni, orang yang buat design pensel ni, dia ada tujuan. Tujuan pensel dia buat ini untuk manusia gunakan untuk menulis. Jadi selama mana pensel ini digunakan untuk menulis,
maka pensel ini insya-Allah berada dalam keadaan baik. Mungkin sesekali dia tumpul, tapi bila ditajamkan, maka dia akan dapat digunakan semula dengan baik. Walaupun dia makin lama makin pendek, makin lama makin pendek, dan dia akan berakhir umur dia, tapi dia tetap juga dengan fungsinya sebagaimana di awal umur dia, dengan baik. Tapi berbeza kalau satu batang pensel ni digunakan dengan cara yang bukan tujuan dia dibuat, iaitu digunakan untuk ketuk paku, digunakan untuk kais tanah. Maka pensel ni walaupun dia masih panjang dan baru, tapi mungkin saja dia akan rosak, dia akan patah dan dia akan hilang fungsi. Kenapa? Kerana dia digunakan dengan cara yang bukan tujuan dia dibuat. Bukan tujuan dia dibuat. Tujuan dia untuk menulis. Jadi kalau pensel kita boleh berfikir, apalagi diri kita manusia. Kita diciptakan itu ada dua tadi. Perintah Allah kita disuruh taat, kehendak Allah disuruh redha dan terima, belajar menerima. Tapi dua ni kita tak buat. Dan dua ni manusia tu tak buat. Perintah Allah dia abaikan, kehendak Allah dia sukar menerima. Bila dua ni dia langgar, lari daripada tujuan dia diciptakan, maka dia kaya pun susah, dia miskin pun susah, dia kaya pun susah, dia miskin pun susah, dia pandai pun dia akan ada banyak masalah, dia bodoh lagilah berganda masalah, dia gaji besar dia ada banyak masalah, dia gaji kecil pun ada masalah, dia berpencapaian apa dipuji pun masalah, dia dihina pun semua dalam masalah. Kenapa? Kerana dua asas perkara kebahagiaan tu dia tak pernah kejar dan dia tidak merasakan itu adalah perkara yang penting. Jadi kita semua kena kembali kepada landasan asas. Jadi mudah-mudahan platform pagi Gema Nur Iman ni adalah salah satu daripada jalan penting. Bukan ini satu-satunya jalan, tapi kita doa mudah-mudahan inilah salah satu daripada peluang yang Allah berikan kepada kita dan kita syukur. Mudah-mudahan setiap orang yang memberikan kerjasama, memberikan sumbangan, memberikan komitmen untuk meneruskan kita sebut aktiviti Gema Nur Iman ini, dan kita pun tak pernah sangka bertemu dalam Gema Nur Iman. Kebanyakan majoriti pun asalnya dulu tak pernah tahu saya ni ada satu mamat baju hijau pegang kitab tu. Tak pernah kenal mamat yang baju hijau, yang songkok hijau tu. Tak pernah kenal. Mana dia duduk, muncul sadar-sadar kat Johor Bahru tu ada seorang pak cik tua tu lah. Muncul, rupanya ada orang tu. Tapi macam tu lah. Allah temukan kita. Dari Brunei mengetahui, dari Singapura mengetahui, dari Selangor, dari Kelantan, dari Kedah. Jadi asbab kita kenal. Semua tu kan Allah 20 tahun lepas, 10 tahun lepas, kita tak pernah fikir kitab Al-Hikam, kita tak pernah fikir Yasin tiap pagi, kita tak pernah fikir jumpa satu orang daripada Johor Bahru dan kita berukhuwah dengan sahabat dari Terengganu, dari Brunei, dari Melaka, dari Johor, dari Singapura, dari Indonesia, dari London, ada yang dari luar negara. Jadi benda-benda macam tu semua dan akan datang juga akan banyak sesuatu yang kita tak pernah sangka. Tak pernah sangka. Tapi sebab itulah luar biasanya dua perkara tadi. Bila perintah Allah ditaati, bila kehendak Allah ditundukkan diri, maka apa yang Allah nak berikan kepada kita tu nanti kita akan rasakan luar biasanya hidup ni. Sebenarnya kita banyak perkara kita salah fikir dan salah sangka tentang kehidupan kita. Itulah punca banyak kesilapan dalam kehidupan manusia. Bukan sebab tak dapat kerja, bukan sebab harga barang, bukan sebab politik bertukar. Itu semua benda-benda zahir. Yang kita nak uruskan adalah sebenarnya hati manusia. Hati manusia. Nabi bila diutuskan di Mekah tu, Rasulullah tidak sangat menumpukan struktur pentadbiran lah, harga dagangan naik lah. Memang berlaku perniagaan. Perniagaan memang ada. Tapi tumpuan Nabi ialah bagaimana membina manusia itu sendiri. Harga barang akan naik, akan turun, akan tambah, akan kurang.
pentadbiran pengurusan manusia, akan ada yang mati, akan ada yang hidup, akan ada yang bertentangan, akan yang bertengkar, akan ada yang bertukar. Itu memang begitulah manusia. Kalau dari segi lagi apa? Dari segi kehidupan, akan ada musim panas, akan ada kemarau, akan ada hujan. Tapi manusia yang nak dibentuk ni bukan pada hujan, panas, kemaraunya. Manusia yang nak dibentuk ni bukan pada siapa yang berkuasa, siapa yang jatuh, siapa yang hilang, siapa yang dikhianatinya. Tapi nak membentuk manusia ni bukan pada mahalnya, miskinnya, murahnya, banyaknya, sikitnya. Tapi yang mencabar sekali ya, nak mengurus diri manusia itu pada dua urusan yang saya sebut awal tadi. Iaitu apa? Macam mana kita nak berinteraksi dengan perintah-perintah Allah dan bagaimana pula kita nak berinteraksi dengan kehendak-kehendak Allah. Kalau kita dah pelajari lama-lama nanti, kita tahu bahawa keutamaan dalam mendidik itu, kita dah terdesign dengan keadaan sekeliling kita. Contohnya apa? Contohnya, saya bagi contoh biasa saja. Ini bukan soal betul, soal salah, soal berfikir. Kita sadar-sadar dalam hidup, kita dibentuk fikiran kita ialah kerja 1 minggu 5 hari. Dan kerja itu 8 sampai 5. Maka kita terbentuk dengan suasana itu. Dia tak bukan salah, bukan betul. Tapi kita kena tahu bahawa apakah sebenarnya kehidupan tu memang semata-mata kena begitu. Apakah mesti begitu? Cuba kalau kita renung, siapa yang cakap saya mesti kerja 8 hingga 5? Contohnya dalam bab harian kan, kerja kan. Siapa yang cakap sekolah tu mesti pukul 7 sampai pukul 2? Siapa yang kata? Sebab kita hidup suasananya begitu. Zamannya seperti itu. Namun kita kena berani untuk tetap konsisten pada dua perkara tadi supaya apa sahaja lingkungan, suasana yang kita berada itu tidak menjadikan kita lalai daripada membangun diri kita pada dua perkara tadi. Ada orang dia ikut saja. Dunia dia lahir je, dunia dia 8 sampai 5, maka dia ikut 85, 85, 85, 85. Sekolah pukul 7 sampai pukul 2, sekolah pukul 7 sampai pukul 2. Lepas tu hujung minggu mesti jalan-jalan, maka hujung minggu mesti jalan-jalan, hujung minggu. Lepas tu umur 25 mesti dah beli rumah, umur 25 mesti dah beli rumah. Lepas tu umur 30 mesti dah beli kereta, mesti dah beli kereta. Umur 55 mesti ada pencen, dia ikut semua sekali. Dan dia kata itu adalah mengikuti arus perdana. Itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Dia create sendiri. Otak dia design tu, dia buat keputusan untuk ikut benda itu semua. Ni bukan soal betul salah, soal berfikir. Dia soal berfikir. Jadi hidup ini dia lari dari desakan-desakan yang mengatakan mesti gitu, mesti ada rumah, mesti ada anak, lepas tu sampai umur mesti ada kerja, mesti ada tetap, mesti ada gaji, mesti ada 85, mesti sekolah, mesti tu. Sebenarnya tak ada siapa pun yang suruh macam tu. Tak ada siapa yang mesti suruh macam tu sebenarnya. Ni bukan soal betul salah, bukan mengkritik orang pergi kerja, bukan. Saya bekerja juga. Tapi dalam kita hidup dengan suasana dunia seperti itu, kita tak perlu terlalu terbawa mesti begitu design hidup kita. Bukan. Tapi yang mesti dua tadi je. Dua tadi yang mesti. Masalah kita ialah pensel. Kita ni gunakan pensel sesekali untuk ketuk. Okeylah, kerana terdesak kita gunalah sekali sebab dia boleh guna. Tapi kalau berterusan guna ketuk, lama-lama pensel ni jahanam juga. Walaupun pensel jenama apa sekalipun. Pen jenama sampai RM2,000 pun kalau kita guna untuk ompel, jawapan dia pen tu akan jahanam juga. Bukan soal dia mahal murah. Manusia ni kalau dia pandai sekalipun, kalau dia sepandai macam mana belajar sekalipun, tapi dia tak gunakan diri dia untuk taat perintah dan tunduk pada keredaan, pada takdir Allah, dia akan jahanam. Belajar luar negara ke, awak sijil sampai 10 keping ke, awak punya harta banyak, itu soal lain. Itu soal pensel memang boleh jadi mahal. Tapi bila diguna dengan cara di mana bukan tujuan untuk dia diciptakan, maka tunggu masa saja dia akan musnah. Sama ada rosak atau pecah atau patah. Begitulah manusia, sama dia akan menghadapi banyak ujian-ujian hidup yang hanya dia saja yang tahu kerana dia menghadapi ujian tersebut. Jadi manusia ni memang perlu berfikir, manusia kena banyak melihat dan kita tak mampu berfikir sendiri.
Yang saya sampaikan ini pun sebenarnya daripada ulama-ulama. Zaman saya belajar bahasa saya, yalah kita bujang dulu, kita pun fikir kehidupan ni sebenarnya untuk apa. Jadi, walaupun kita pergi bekerja, saya dulu pernah bekerja UTM, pernah apa semua. Walaupun saya pergi bekerja, kita sama-sama pergi bekerja, tapi cara kita fikir tentang hidup dan kerja tu tak sama seperti mana orang yang sedang bersesak-sesak untuk pergi ke kerja. Kita mesti ada pemikiran kita mesti ada prinsip kita sendiri. Jadi saya fikir perkara-perkara yang macam ni sangat penting untuk kita melalui kehidupan. Dan benda ni bukan soal siapa pandai, siapa miskin, siapa kaya, bukan. Semua bukan. Dengan cara kita berfikir beginilah, kita akan merasakan bahawa kalau kita kaya, kita rasa kita dengan orang miskin sama saja. Dan kalau kita miskin sekalipun, kita akan rasa hati kita ni dengan orang kaya sama saja. Kita tak rasakan yang kita ni terlalu berbeza, sederhana saja. Sama-sama hamba Allah, sama-sama ada prinsip hidup, sama-sama ada kesibukan dua yang utama. Perintah-perintah Allah, kita kena ada kesibukan untuk taat. Dan manakala kehendak-kehendak Allah, maka kita ada kesibukan untuk kita reda dan terima. Dan kita lalui kehidupan ni, apa juga keadaan, berdasarkan dua prinsip tadi. Oh, hari ni kita cerita dulu sebelum kita masuk pada surah Yasin. Minta maaf lah Aduh. Apa Boleh Ustaz? ni? Tak apa. Boleh ni? Boleh faham cerita saya sikit mukaddimah pagi ni? Faham sangat. Faham sangat. Boleh lah. Mudah-mudahan insyaAllah, mudah-mudahan semua semangat lah. Minta maaf lah terserius sikit. Tukar tune lah. Saya jarang serius ni, selalu nak santai-santai aja. Baik insyaAllah. Saya ni kurang pandai, serius-serius tu kurang pandai. Saya lebih suka, tak tahu lah, mungkin sebab nakal kot. Sebab saya dah terbiasa nakal agaknya. Jadi cerita dia sembang-sembang je selalu banyak. Yang serius-serius tu sebenarnya kalam ulama kita. Yang sembang-sembang santai entah apa-apa tu saya tu lah, original saya lah. Teka-teki tak ada Ustaz? Sama. Teka-teki. Baik, kita baca Yasin dulu sama-sama. Allahu Akbar. Jadi sebahagian yang saya sebut tu itulah yang kita perlukan, dan kita pergi benda itu bertahap-tahap insya-Allah. Saya juga bila saya cakap begitu, jangan ingatkan saya orangnya baguslah, tahulah, serba ni. Tak ada. Saya pun belajar. Dan yang saya cakap tu sebenarnya pun panduan ulama kita, bukan panduan saya. Itu panduan ulama kita, dan saya memang ingat benda tu sebab saya guna untuk kehidupan saya. Saya guna untuk peribadi saya. Tapi dah rezekinya kita jumpa melalui platform Gema Nur Iman ni, maka saya fikir tak apalah, oleh kerana dah lama belajar. Biasanya kalau kita dah biasa, kita pun dah selesa, maka hal-hal yang berkaitan dengan panduan hidup tu, sedikit tu panduan hidup ni dia bukan mesti ada buku dan sebagainya. Dia cara fikir, cara melihat, cara menilai. Dengan ada cara prinsip tertentu, nanti bila datang ujian-ujian dalam hidup, bukan bermakna kita dapat atasi semua, tidak. Tapi kita nak melepasi sebagai hamba Allah. Kita nak melepasinya sebagai hamba Allah. Saya pun tak tahu macam mana akan datang ujian hidup saya tak tahu. Walaupun saya dah melalui pelbagai ujian hidup, tapi yang akan datang kan kita tak tahu kan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah selamatkanlah. Mudah-mudahan. Baik, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من
بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, ceria semua pagi ni. Boleh? Bismillah. Ceria, ceria, ceria. Ceria. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Bagus. Oh, suara Mak Jah menghiasi. Terima kasih Mak Jah. Allahu Akbar. Maaf, Ustaz. Baik. Baik, okey. Mudah-mudahan semua sekali ada rezeki insya-Allah. Ada rezeki kita semua sekali bertemu, berjumpa insya-Allah. Sebut dululah, tak tahu bila macam mana wallahu alam. Okey. Agaknya Pergi umrah, Ustaz. ya, agaknya akhir tahun mana umrah, tahu saya nak umrah. naik utara kan. Saya singgah kota Damansara kejap. Siapa ada kat Kelantan, singgah Kelantan sekejap. Siapa ada kat Kedah, singgah Kedah sekejap. Siapa ada kat Perak, singgah Perak sekejap. Lepas tu turun balik semula ke Kita bawah. nak turun Singapura. Singapura yang paling Macam dekat ni sekali. utara je. Utara je. Singapura sikit je turun InsyaAllah. Allahu Akbar insyaAllah.
Lepas tu Singapore, lepas tu pergi kat Changi Airport, terbang pergi ke Brunei. Contohnya lah. Lepas tu turun singgah Sabah. Alhamdulillah. Akan kampung kat Silakan Sabah. Ustaz. Allahu Akbar. Tak apalah, kita sebut dululah niat-niat yang baik tu kan. Manalah tahu ada rezeki sampai. Jadi itulah, ada rezeki insya-Allah. Baik, mudah-mudahan kita nak sambung cerita kita ni dalam sikit muka surat 5. Tajuk jangan bersandar kepada amal. Cuma saya terfikir sesuatu lah. Dalam banyak-banyak buah apa yang tak suka lelaki? Dah lama tak keluar skill-skill teka-teki ni. Tak tahu ni siapa. Dah terfikir pula. Dalam banyak-banyak buah apa yang tak suka lelaki? Dia suka perempuan, dia tak suka lelaki. Kan nampak terkedu sekejap kan? Cepat-cepat dia buka internet tu. Buah zaitun Ustaz, buah zaitun. Buah zaitun, oh bukan. Kali ni dia tak ada dalam internet. Ya Allah, biasa dalam internet dia sempat cari tu, search tu. Dia search dapat jawapan. Dah lah search pakai Google. Lepas tu jawab tak dapat yang pertama, yang ketiga pula tu. Buat malu company. Buah yang suka lelaki Ustaz. Buah yang suka lelaki. Buah yang tak suka lelaki. Mulut. Buah hati. Ya Allah, ada yang hampir jawab ni, ada ni. Buah Wih, Buah macam-macam nama. mango. Allahu Akbar, dah tahu juga mango tu. Yes, Allah. thank you Mira. Alhamdulillah. Ya Tahniah. Allah. Dapat juga jawab. Mango. Dia tak suka. Ya Allah. Ya. Aduh, hai. Yang ada baru nak gigil meat. Baru nak gigil. Bukan nak Google, nak Betul gigil. lah Ustaz. Pandai lah Ustaz ni buat. Alah, dah namanya pun Hari ni teka-teki. Ustaz menang, lain kali kita pula. Namanya teka-teki kan. Teka-teki ni kan bukan benda yang betul-betul. Dia benda berkaitan dengan ejaan, berkaitan dengan bunyi. Mango. Buah mangga. Kenapa buah mangga? Nama dia mango. Dia mango. Dia tak nak. Mango. Ada man je go. Dia kata. Pergi. Contohnya lah. Tak apalah. Ada bantahan. Saya bantahan Ustaz. Okey. Teka-teki macam tu lah. Okey, baik mudah-mudahan. Kira kita punya sel-sel otak berhubung lah pagi ni ya. Baik. Kalau sel otak dah mula berhubung, baru boleh pergi kat Al-Hikam ni. Baik, kita lihat pada muka surat 5. Cerita jangan bersandar pada amal. Kita tengok hari tu kita sampai kat perenggan atas sekali tu. Kita pergi kepada yang nombor 2, perenggan kedua. Apa kata pengarang dekat situ? Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya adab kepada seorang yang ahli at-tariq di dalam sesuatu waktu itu adab asy-syariah. Jadi bagi orang yang ahli tariq tu maknanya apa? Orang yang berada dalam satu jalan hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia panggil ahli tariq lah. Ataupun kalau biasa kita dengar nama kita orang sebut tarikat. Tarikat ni sebenarnya maknanya jalan. Jalan yang khusus, yang tertentu, yang dipilih oleh seseorang, tujuan dia untuk mengabdi diri kepada Allah. Maka secara umum dipanggil tariqah. Jadi secara umum disebut tariqah. Secara khusus diikut tarikat apa tu cerita lain. Itu bukan perbahasan kita kat sini, bukan cerita dia. Tapi tariqah tu maknanya orang yang berada di atas satu jalan. Jadi ahli tariq maknanya orang yang berada dalam satu jalan. Jalan ni bukan jalan fizikal yang pijak kaki tu. Tapi jalan hidup, prinsip hidup, cara hidup yang mana tujuan dia semata-mata untuk menuju ke akhirat. Perjalanan akhirat. Jadi sebenarnya kita kena ubah kita punya, bukan kena ubah, bukan maknanya sebelumnya kita tak bagus, bukan. Kita kena pilih
untuk berada pada jalan orang-orang yang memang nak pergi ke akhirat. Bukan jalan orang yang nak pergi ke dunia ataupun nak duduk di dunia lama. Ada orang pilih jalan itu. Cara hidup dia pilih jalan itu. Tapi kita sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Sebab kalau kita pilih jalan akhirat pun, kita tak mahu dunia pun Allah akan bagi juga. Allah akan bagi juga. Saya pernah jumpa orang-orang yang memang hati dia bukan berlakon, bukan nampak macam baik, macam alim, bukan. Orang yang kita tak tahulah hati orang, tapi dari segi pemerhatian saya tengok dia memang menuju akhirat jiwa dia. Tapi Allah bagi dia dunia jauh lebih banyak daripada saya. Padahal dia tidak mahukan dunia tu jauh lebih dahsyat daripada saya. Jadi saya dapat pengajaran kat situ bahawa dunia ni memang pelik. Orang yang kejar kepada dia biasanya musnah. Orang yang terkejar-kejar kepada dia biasanya tak dapat semua. Kalau dia dapatnya biasanya sikit. Kalau dia dapat, orang yang kejar dunia ni semata-mata, dia biasanya dia dapat sikit. Dia tak banyak dia dapat. Kalau dia dapat, katalah dia dapat istana, dia cuma dapat istana sebiji je. Dalam dunia ni ada beratus istana. Kalau dia dapat tanah pun, dia dapat tanah paling banyak 100 ekar, 200 ekar. Tak ada negara pun dia boleh beli. Kalau dia dapat duit banyak pun, paling banyak dia ada 10 akaun. Padahal akaun bank ni seluruh dunia ni ada beratus ribu. Satu negara tu ada sampai 15 bank, 20 bank, 30 bank. Tak semua negara dia ada simpan duit. Dia tak mampu dapat banyak pun. Jadi kalau dia kejar tu dunia, dia dapat sikit. Kalau dia dapat banyak pun, jawapan dia tak puas. Kalau dia tak puas pun, jawapannya bendanya tak kekal. Kalau dia puas sekalipun, nikmat dunia ni tak kekal. Nikmatnya hanya sementara. Jadi ahli tariq, orang yang nak berada. Okey, dalam yang orang yang berada dalam ahli tariq ni, berada adab kepada seorang yang ahli at-tariq dalam sesuatu waktu, kadang-kadang adabnya adalah adab level asy-syariah, dan dalam suatu waktu adabnya adalah level al-khidmah, dan dalam satu waktu adabnya adalah adab al-haq. Jadi ada 3 level. 3 level. 3 level adab syariah, adab al-khidmah dan juga adab al-haq. Kita pergi yang pertama dulu. Yang pertama ialah, maka kata pengarang, adab asy-syariah itu ia berdiri kepada segala tandanya, iaitu permulaan bagi segala orang yang jalan kepada Allah Ta'ala. Hak Ta'ala tu maknanya Allah Ta'ala. Itu permulaan. Orang yang maknanya dia kena raikan adab-adab syariah. Jauhi perkara yang haram, ambil perkara yang halal, yang wajib diselesaikan, yang haram dijauhi, yang maksiat jangan buat. Itu adab yang namanya asy-syariah. Dan yang kedua, adab al-khidmah, iaitu fana. Fana maknanya kosong, gersang, daripada melihat segala tanda-tandanya. Dan tiadalah memandang ia kepada yang demikian itu melainkan anugerah Allah juga. Kerana orang yang ahli khidmah itu wajib ke atasnya tidak berhajat kepada sekalian amalnya. Baik, satu orang kalau dah taat, dah tempuh adab syariah tadi, dia dah laksanakan solat, dia dah laksanakan zakat, dia dah tunaikan umrah. Setelah dah adab syariah tu dah buat, maknanya jauhi arak, jauhi zina, jauhi daripada mencuri, jauhi daripada mengumpat, jauhi daripada berdusta, jauhi daripada perkara-perkara yang kotor, maka dia pergi kepada adab khidmah, iaitu dia tahu bahawa yang dia buat itu semua sekali ialah kurnia Allah saja. Kurnia Allah sebenarnya. Saya dapat pengajian pada pagi ini bersama dengan Google Nur Iman. Gema Nur Iman. Bukan maknanya saya baik. Sebab belum tentu. Tapi ini kan anugerah Allah kan. Sebab Allah bagi saya tenaga. Allah jumpakan saya dengan Gema Nur Iman. Kemudian Allah jadikan Gema Nur Iman ini masing-masing ada kesungguhan nak belajar juga. Itu kan anugerah Allah. Hakikatnya saya tak mencari Gema Nur Iman pun tak mencari daripada saya. Ya memang dari segi adab syariahnya kita berusaha mencari ilmu.
Adab dari segi peringkat adab syariahnya tadi, kita yang mencari sumber, kita yang mencari tempat, macam mana nak menyampaikan dan macam mana untuk menerima, mendapatkan ilmu, betul. Tapi kalau satu orang itu tidak dianugerahkan oleh Allah, kan dia cari macam mana pun dia tak akan jumpa. Berapa ramai orang yang mencari benda yang baik tapi akhirnya tak jumpa. Dan berapa ramai juga orang mencari benda yang buruk, jahat dan tak jumpa juga. Sebab kehendak dia tidak akan dapat mengatasi kehendak Allah. Jadi bila kehendak Allah mengatasi kehendak kita, dan yang berlaku itu adalah benda-benda baik-baik, menuntut ilmu, dapat taat, jadi kita kata, itu kan anugerah Allah. Ada orang yang nak keluar dari dunia maksiat, tak keluar-keluar, mencari kebaikan, tak jumpa-jumpa. Padahal mungkin kebaikannya di rumah dia sendiri. Mungkin kebaikan tu dalam taman dia sendiri. Mungkin kebaikan tu di sebelah rumah jiran dia. Tapi kerana tidak dinampakkan oleh Allah, maka kebaikan dia, kebaikan yang ada pada anak dia pun dia tak nampak. Rupanya anak dia ada ilmu agama. Kebaikan yang ada dalam rumahnya pada suami dia pun tak nampak. Padahal rupanya suami dia orang alim, orang soleh. Cuma dia tak nampak. Kadang-kadang seorang tu tak nampak kebaikan tu ada pada isteri dia. Rupanya isteri dia orang alim, orang soleh, ada kebaikan yang dia tak nampak. Sebab memang bukan anugerah Allah pada dia. Tapi kadang-kadang bila nak jadi anugerah, kadang-kadang benda tu tak dijangka, kita dapat ilmu tu dari jauh rupanya. Dari jauh, tempat yang kita pun tak pernah sampai, kita pun tak pernah tengok, kita pun tak pernah tahu, rupanya dekat sana ada ilmu kat sana, yang mana kita dapat ilmu tu sampai kepada kita. Jadi bila kita fikir balik semula, anugerah daripada Allah. Nah, itu semua. Dan kita juga tidak berhajat kepada sekalian amal kita. Maknanya hajat kita, kebergantungan kita, keperluan kita adanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu level yang kedua. Namanya apa? Ahli adab al-khidmat. Adab al-khidmat. Baik. Dan seterusnya, tengok perenggan berikut tu. 1, 2, 3, 4. Dan adab al-haq, iaitu seperti bahawa engkau ketahui barang yang bagimu dan barang yang bagi hak Ta'ala. Kamu tahu apa yang sebenarnya diri kamu tu apa. Barang tu maknanya bukan barang fizikal tau. Kamu mengetahui bahawa barang yang bagimu dan barang bagi hak Ta'ala. Hak Ta'ala tu Allah. Kamu tahu sebenarnya kamu tu hanya apa dan Allah tu siapa. Tu senang bahasa mudah saya gitu. Barang tu bukan barang fizikal. Saya ingatkan lagi sekali. Bukan barang tu barang fizikal. Jadi maknanya adab al-haq yang ketiga ni, kamu mengetahui bahawa barang bagi kamu. Maknanya engkau ni sebenarnya, hakikatnya, sebenarnya, realitinya apa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tu siapa dengan sifat-sifatnya. Okey, baik. Dan inilah bagi segala orang yang ahli at-tahqiq. Tahqiq maknanya orang yang memperhalusi jiwanya, memperhalusi kehambaannya, ataupun memperhalusi jalan tarikat yang dia lalui ini. Maka dia kata kerana bahawasanya hamba itu tu kita ya. Kita ni apabila dia mengenal barang yang baginya daripada sifat fakir, bila dia mula kenal diri dia. Dia tahu bahawa amalan dia ni hakikatnya ialah yang pertama adab syariah dah buat dah semua sekali. Dah tinggal yang mana haram. Kemudian pada adab al-khidmat dia merasakan bahawa memang aku tak boleh bergantung kepada amalan aku. Aku baik macam mana pun belum tentu masuk syurga. Aku jahat macam mana pun urusannya ialah Allah tu Maha Pengampun. Tapi setelah dah tempuh yang namanya adab syariah tadi, maka aku tak boleh bergantung rasa macam dengan pengajian ilmu ni maknanya aku dah aku dah berada selamat kat sana, kat akhirat. Tak ada. Kalau aku merasa amalan akulah yang menyelamatkan, jawapannya salah. Dia dah merasa begitu. Dan sampai kepada adab al-haq, dia merasakan yang ada pada dirinya adalah yang pertama sifat fakir, yang kedua hanya dhaif, yang ketiga lemah, yang keempat hina, dan yang kelima adalah kurang. Dia rasa begitu. Sebenarnya kita ni fakir, tak ada apa-apa. Kulit bukan kita punya, tulang bukan kita punya, suara pun bukan kita punya, nafas bukan kita punya. Jadi Allah dah lah bagi kita. Lepas tu Allah masukkan kita pula dalam syurga. Dah lah dia bagi kita. Lepas tu perbuatan kita ni pula semuanya dengan kehendak dia. Lepas tu kita dapat pula laksanakan adab syariah.
Lepas tu kita rasa buat adab syariah tu kalau bahaya, kita rasa macam amalan kita dah bagus. Atau kita rasa kita lebih lega kerana dah beramal baik, kita rasa lega semata-mata kerana melihat kita dah jadi baik. Maka dia merasakan, oh itu pun salah tu, tak boleh. Sebab kita jadi baik pun anugerah Allah. Orang yang belum jadi baik pun memang begitu Allah beri kepada dia. Dan dia diuji dengan ujian dia. Sedangkan kita diuji dengan kebaikan, lagi bahaya. Lagi bahaya dari sudut apa? Dari sudut jika kita merasa yang kita punya amalan sudah baik dan kita mula berharap dan bergantung kepada amalan kita sendiri. Aku harap-harap solat aku harap-harap doa aku harap-harap sedekah aku harap-harap perbuatan baik aku harap-harap dia harapnya banyak kepada perbuatan amalan dia sendiri. Bukan kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah dan kehendak Allah. Tapi bila dah sampai adab al-haq, kata pengarang, dia dah merasakan bahawa peringkat berikutnya, saya ni memang miskin, saya memang hina, lemah di sisi Allah. Dan barang yang bagi Tuhannya adalah sifat ghani. Dan dia dapat melihat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang bersifat dengan ghani. Ghani itu maknanya maha kaya. Maha kaya. Maha kaya maknanya apa? Allah memiliki segala-galanya dan tidak memerlukan segala-galanya. Kalau orang kaya, dia tidak memiliki segala-galanya, tapi dia memiliki banyak. Banyak duit ke, banyak kilang ke, banyak tanah, tak kira lah. Kaya lah. Kalau kaya ilmu, banyak ilmu. Kalau kaya harta, banyak harta. Kalau kaya jiwa, banyak jiwanya. Maknanya kaya jiwanya mahal. Tapi ceritanya, dia memiliki banyak tapi tak akan memiliki segala-galanya. Pada masa yang sama, dia memerlukan. Orang yang banyak harta, dia memerlukan harta. Orang yang banyak duit, memerlukan duit. Orang yang banyak sihat, dia kaya kesihatan, dia perlu kesihatan. Allah, dia memiliki semua. Sihat, sakit, semua milik Allah. Hidup, mati manusia, semua milik Allah. Semuanya milik Allah. Allah memiliki segala-galanya. Tetapi, Allah tidak memerlukan segala-galanya. Itu nama dia ghani, maha kaya. Dan qawi, Allah maha kuat. Dan qadir, Allah maha berkuasa. Aziz, Allah maha mulia. Dan kamalat, yakni memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Jadi level yang ketiga ni, maka fanaklah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripada itu. Maka dia dah tak merasakan manusia tu ada kuasa. Dia dah tak merasakan bahawa pentingnya dia letak kebergantungan kepada amal. Dia dah tak ada, fanak, kosong dah. Dia hanya tahu bahawa yang menguasai dirinya, yang berkuasa ke atas dirinya, yang maha kaya ke atas dirinya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila dia solat, dia rasa fakir, dia rasa miskin, dia rasa sangat hina. Sebab ramai je orang lain yang Allah pilih tak kurniakan kepada mereka dapat solat. Yang kita ni gunakan kulit dari Allah, gunakan tulang yang Allah beri, kita guna semua. Lepas tu kita rasa kita baik dengan solat, kita buruk sangat perasaan kita. Hina kita. Dengan perasaan itu dikira sebagai satu kehinaan bagi orang-orang ahli sufi. Mereka melihat bahawa itu bukan kebanggaan. Itu bukan pencapaian. Bukan. Hakikatnya kita sama. Kita ibadah atau tak ibadah, standard kita hina. Kita ibadah tak ibadah, standard kita fakir. Kita ibadah atau tak ibadah, standard kita lemah. Kita ibadah atau tak ibadah, standard kita adalah tidak memiliki apa-apa. Ini semua adalah anugerah. Anugerah Allah, anugerah Allah, anugerah Allah. Sebab Allah boleh anugerahkan kepada aku sama seperti Allah boleh anugerahkan kepada orang lain. Hanya saja aku ni Allah pilih dan Allah berkehendak aku jadi orang taat. Semata-mata kurnia Allah. Dan sebenarnya tak ada siapa yang kaya, tak ada siapa yang berkuasa, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlul haq ni dia dah fanak daripada pandang orang ke, pandang barang ke, hati dia pandang amalan dia pun dia dah tak pandang dah. Dia hanya melihat hanya Allah saja. Nah, itu mereka begitu. Dan inilah bagi orang yang melihat akan kamalat, kesempurnaan, kudrah, kuasa Tuhannya, kerana bahawasanya barang siapa tidak melihat akan kamalat, kudrah Tuhannya dalam ma'rifah, siapa yang tak melihat kesempurnaan sifat-sifat Allah pada dalam dia mengenal Allah, ma'rifah, dia tak nampak kesempurnaan Allah pada tahap itu,
maka gugurlah dia daripada keadaan yang sempurna. Maka terlucutlah dia. Maka apabila engkau lihat kamalat kudrah Tuhanmu, bila kita dah lihat kesempurnaan kuasa Allah, kudrah maknanya kuasa, maka fanaklah engkau daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Maka fikiran kita, hati kita akan kosong daripada selain daripada Allah, kita dah tak fikirkan dah. Sebab kita tahu benda tu semua tak boleh buat apa-apa pada kita pun. Itu saya pesan, kita ni mengharap pada anak berlebihan. Bila anak tak buat, kita rasa risau. Sebab dalam otak kita, fikiran kita, anak kita tu ada kekuatan, ada kuasa, ada apa. Ya sudahlah, pening kepala je, banyak sakit kepala kita. Anak wajar, kita jalankan ahli khidmah, beri nasihat, beri panduan. Lepas tu kita cakap dengan, kita pergi kepada adab yang nama adab syariah, beri nasihat, beri panduan. Kita pergi kepada next level adab khidmah, iaitu apa nasihat kita tu, kita tak bergantung bahawa nasihat kita tu mesti bermanfaat ke apa, terserah. Dan kemudian kita pergi kepada adab al-haq, iaitu apa sahaja yang terjadi kepada anak aku selepas daripada itu adalah memang ketentuan daripada Allah. Allah berkehendak berlaku begitu. Dan kita pastikan diri kita dua tadi yang saya sebut, perintah-perintah Allah selesai tak kita jalankan, dan takdir-takdir Allah selesai tak kita meredai dan merelakan. Dua perkara tersebut. Dan hendaklah engkau ketahui kehendak Allah daripadamu dalam tiap-tiap hal. Dan kita tahu bahawa semua tiap-tiap hal kita semuanya ada kehendak Allah. Tiap-tiap maqal maknanya percakapan. Tiap-tiap maqam maknanya kedudukan. Semua keadaan kita, semua percakapan kita, semua kedudukan, situasi kita, semuanya tidak terlepas daripada kehendak Allah. Dan kita tahu, begitu semata-mata kurnia Allah. Dan inilah kesudahan, kemuncak adab sebagai hamba, adab hati. Kerana bahawasanya yang dikehendaki hak Ta'ala, dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu bahawasanya ada ia, tiada engkau. Hakikatnya yang wajib wujud, hakikatnya yang menguasai kita sepenuhnya, itu adalah Allah. Dan hakikatnya sebenarnya kita ni tiada. Tiada dengan makna bukan tidak wujud. Kita sebenarnya tak ada apa-apa bahagian pun. Apa-apa bahagian pun hakikatnya sebenarnya tidak ada. Tapi ada dengan maksud wujud, ada dengan maksud dapat melakukan, ada dengan maksud. Tapi hakikatnya dari segi peranan, pengaruh, keputusan, hakikat yang berlaku tak ada. Sebab yang kita buat ni semua berjalan dengan kehendak Allah. Hidup dengan kehendak Allah, mati dengan kehendak Allah, dapat menuntut ilmu, anugerah kehendak Allah. Hakikatnya Allah menguasai. Tidak ada 1% pun kita dapat ambil daripada kekuasaan Allah. Mana ada? Allah menguasai kita itu sepenuhnya, mutlak, tanpa ada terkurang sikit pun. Itu hakikatnya. Maka adalah engkau gugurlah ikhtiar dan putuslah daripada iradah pada tiap-tiap barang yang didirikan akan dikau di dalamnya daripada tajrid dan daripada segala sebab. Jadi kita akan tolak semua keinginan-keinginan kita dan kita tahu semua keinginan kita akan terkalahkan oleh kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan tajrid dengan asbab nanti kita akan tengok dalam tajuk yang berikutnya. Sebab saya perlu ambil masa sikit untuk cerita perkataan tajrid. Saya bukan pakar dalam bidang ini. Saya tidak tahu sangat, tapi saya sekadar sampaikan semampu yang saya mampu. Mungkin ada part-part tertentu yang saya tak berapa tahu. Mungkin juga kita akan skip ataupun kita langkau. Dan semua yang hadir mungkin kena cari orang yang lebih faham, lebih berpengalaman dan mengetahui untuk menceritakan. Tapi yang mana yang saya tahu, insyaAllah saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini menyegarkan, mudah-mudahan, insya-Allah. Satu, kamalat bermakna kesempurnaan, betul? Nah, kesempurnaan, betul? Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi tahniah kepada semua, mudah-mudahan istiqamah, ajak kawan-kawan yang lain sementara kita baru muka surat 5 dan mudah-mudahan mereka dapat faedah bersama, merawat hati, membangun jiwa dan menenangkan rohani, insya-Allah. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh
yang telah pun bersama kita sejak 6.45 pagi tadi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah perkenankan segala doa kita asbab berkat bacaan kalamullah, dan kepada yang diuji diberi syifa yang sempurna, dipermudahkan segala urusan mereka untuk kesembuhan mereka. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu dari Syarah Al-Hikam Jawi. Moga-moga kita terus mendapat anugerah kurniaan daripada Allah, dan hanya kebergantungan kita ni hanya kepada Allah, dan Allah saja yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Moga kita di jalan yang diredai oleh Allah teruskan istiqamah untuk terus menimba ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di kuliah pada hari Isnin dan setiap Isnin dan Rabu kuliah subuh kita. Jadi kita doakan mudah-mudahan jadikan sebagai panduan kepada kita apa yang disampaikan dalam pengajian berkitab, walaupun masa begitu terhad. InsyaAllah dengan istiqamah kita terus dapat menimba ilmu dan jadikan panduan hidup kita sebelum kita dipanggil ataupun sebelum kita meninggal dunia. Jadi pada pagi ini juga seperti biasa kita terus merakamkan sanah helwah kepada para jemaah yang mana meraihkan hari kelahiran pada pagi ini. Moga Allah berkati, impian tercapai, dilimpahi rahmat keredaan dan dalam keberkatan Allah, bahagia dunia dan akhirat. Tak lupa juga pihak pengurusan terus merakamkan jutaan terima kasih kepada para pengimpak yang beriman yang terus menginfak ke tabung Gemanul Iman bagi memudahkan kita meneruskan kuliah-kuliah bersama dengan asatizah. Mudah-mudahan apa yang diinfakkan Allah gandakan rezeki dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuliah kita seterusnya nanti pukul 8, memang sebentar lagi kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahim Ma'ruf tafsir surah An-Nur. Jadi teruskan bersama bagi yang ada kesempatan, dan mana yang ada urusan, moga Allah permudahkan segala untuknya. Dan terima kasih lagi sekali untuk semua, dan sebagai penutup sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallah. Terima kasih semua.